majoriti ulama menganggap sembahyang sunat sebelum subuh ini adalah muakkad. Tetapi bagi mazhab Hanafi, dia adalah wajib. Wajib. Bagi mereka, sebagaimana yang kita telah pelajari di dalam pengajian-pengajian kita yang lalu, mereka ada beza antara wajib dengan fardu. Fardu ni di antaranya sebab dalil yang nas daripada Al-Quran ataupun hadis yang tak dapat ditakwilkan lagi dengan makna yang lain. Macam sembahyang lima waktu sehari semalam, fardu. Wajib ni yang datang daripada sunnah, yang menekankan tentang sesuatu amalan tersebut. Di antara sebab mazhab Hanafi menganggap ianya adalah wajib kerana ada beberapa dalil daripada hadis Nabi menekankan ataupun menggalakkannya. Di antaranya, rakaataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya kalau kita dapat harta benda dunia, seluruh dunia ini milik kita, nak dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh ini, 2 rakaat itu lebih besar. Maksudnya apabila ditukarkan di akhirat nanti dalam bentuk nikmat, dalam bentuk harta, dalam bentuk sesuatu yang bernilai, nak dibandingkan dengan dunia hak kita dapat ni, hak tu lebih besar. Sebab itu mereka menganggap wajib. Dan ada riwayat daripada hadis Nabi juga, yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ulama berselisih tentang kesahihannya. Ada ulama kata hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih, iaitu salluha walau taradatkumul khailu. Hendaklah kamu menunaikan sembahyang sunat sebelum subuh ini walaupun kamu dikejar oleh kuda. Maknanya dalam keadaan sibuk macam mana pun, terdesak, kena sembahyang juga. Berdasarkan kepada dalil-dalil ini, Imam Hanafi mengetapkan wajib. Macam sembahyang witir. Sembahyang witir pun dalil yang menggalakkan, menekankan supaya dilakukannya terlalu banyak. Ij'alu awakhira salatikum witra. Jadikanlah sembahyang yang terakhir daripada sembahyang kamu sembahyang witir. Autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah wahai ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat yang sentiasa melazimi diri mereka dengan Al-Quran. Jadi kalau kita nak mencontohi Nabi dan para sahabat, kena lazim dengan Quran. Hari-hari kena baca Quran. Mendekatkan dan mengikatkan diri kita dengan Al-Quran. Inilah maknanya amalan sahabat, Nabi dan juga para sahabat. Tak adalah amalan yang, di antara amalan yang baik ni adalah amalan baca Quran, kerana dalam hadis sebut satu huruf berapa pahala? 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata, aku tak kata alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim saja dapat berapa huruf? 3 huruf, berapa pahala? 30 pahala. Jadi kadang-kadang orang duk mengaji ni nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mendampingkan diri dengan Allah, tapi tidak berdasarkan kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ambil zikir yang rapu-rapu, doa rapu-rapu. Duk ambil tarikat yang rapu-rapu tu, yang tak ada sandaran, tak ada dalil. Ini terang-terang jelas amalan yang paling, di antara amalan yang paling baik ialah membaca Al-Quran. Okey, kembali kepada tajuk yang kita bentangkan tadi, melazimi sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Sa'id huwa ibn Abi Ayyub qala haddatsani Ja'far bin Rabi'ah an Iraq bin Malik an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam isya'a summa shalla 8 raka'atin. Ada riwayat samana, ada riwayat samanin raka'atin, ada riwayat samania raka'atin.
wa raka'ataini jalisan wa raka'ataini bainan nida'aini wa lam yakun yada'uhuma abadan. Aisyah kata Nabi SAW menunaikan sembahyang Isya. Summa shalla samaniya raka'atin, kemudian dia menunaikan sembahyang 8 rakaat. 8 rakaat tu sembahyang apa tu? Ada juga riwayat dia selepas Isya perkataan waw wa shalla, bukan summa. Jadi berbagai-bagai riwayat, semua riwayat itu sahih, datang daripada Nabi SAW, cuma perbezaan lafaz, persisihan lafaz yang dikemukakan oleh rawi. Dalam hadis ini dia tak sebut sembahyang apa, tetapi di dalam hadis-hadis yang lain secara terang 8 rakaat itu adalah merupakan salatul lail, sembahyang malam. Hadis yang sebelum ni pun dah kita baca. Sembahyang malam dan ditutup dengan witir berapa rakaat? 11 rakaat kalau campur semua. Jadi 8 rakaat qiyamul lail ditutup dengan 3. Sebab tu Nabi SAW pernah sembahyang witir 11 rakaat, ada riwayat 9 rakaat, ada riwayat 7 rakaat. Semua Nabi pernah buat. Ada riwayat 3 rakaat. Jadi dalam hadis ini di antara rakaat sembahyang yang dilakukan oleh Rasulullah iaitu qiyamul lail itu wa raka'ataini jalisan. Ada sembahyang 2 rakaat dia duduk. Sebab apa? Kan Nabi SAW sebagaimana yang kita ketahui, dia kalau dia sembahyang ni dia lama sembahyang. Satu rakaat tu lama. Panjang dia sembahyang dan banyak ayat yang dia baca. Sebab itu ada hadis menyebut sebaik-baik sembahyang itu tulul qunut. Khairus salah tulul qunut. Sebaik-baik sembahyang itu panjangnya qunut. Qunut yang dimaksudkan di sini adalah sembahyang. Tulul qunut panjangnya pendirian, maknanya berdiri itu lama. Kan ada riwayat menyebut hatta tawaramat qadamahu. Aisyah kata Rasulullah ni sembahyang hingga dia pecah tumit dia. Dan ada dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bila sembahyang betis dia ni jadi tegang. Saya tunjuk tangan lah kan. Betis kaki dia ni tegang. Lama berdiri tu jadi tegang. Sampai kadang-kadang jadi pecah luka. Lama berdiri. Kita sembahyang berapa minit? Nabi Muhammad ni panjang. Sehingga ada di kalangan sahabat yang pernah mengikuti Nabi SAW sembahyang sunat, Nabi jadi imam. Aku berhasrat nak rokok dulu daripada Nabi, nak tinggalkan Nabi. Tak tahan ni. Duk ingat bila sampai penghujung surah Al-Baqarah, dia duk perasan, dia duk mengandaikan Rasulullah nak rokok, Rasulullah tak rokok. Sambung surah yang berikutnya, surah Ali Imran, panjang-panjang sungguh. Sebab itu dalam hadis ni sebut ada di antara sembahyang-sembahyang tu Rasulullah duduk, penat, letih. Jadi sembahyang sunat ini kita boleh duduk. Sama ada di pertengahan sembahyang, bila kita penat, letih, kita boleh duduk, ataupun permulaan masa kita takbir dah boleh duduk. Sembahyang sunat. Adapun sembahyang wajib, Nabi kata shalli qa'iman fa illam tastati' fa qu'udan wa illam tastati' fa 'ala jambin wa fi riwayatin wa 'ala ima'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sembahyanglah di dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tak mampu, duduk. Tak mampu lagi, berbaring. Tak mampu lagi, dengan isyarat. Sebab itu disebut dalam hadis ini, maknanya sebahagian daripada rakaat-rakaat yang Rasulullah sembahyang tu dia sembahyang dalam keadaan duduk. Wa raka'ataini bainan nida'aini, dan 2 rakaat di antara 2 nida'. Nida' yang pertama, nida' maknanya seruan. Seruan yang pertama iaitu azan. Seruan yang kedua iaitu iqamah. Ini ketika apa ni? Ketika sembahyang subuh, azan subuh. Dan di antara azan dengan iqamah itu Rasulullah sembahyang sunat ni, 2 rakaat ni.
2 rakaat yang sangat penting, sebab itu diletakkan di bawah tajuk babul mudawamah. Bab berkekalan, berterusan, sentiasa melazimi sembahyang ni. Rasulullah tak tinggal. Dan Rasulullah tidak meninggalkannya selama-lamanya. Sebab itu kita minta kepada pelajar ni, selepas azan bagilah tempoh untuk orang sembahyang sunat. Kurang-kurangnya 15 minit. Ingat pelajar, ni Tok Imam kadang-kadang cepat je suruh Bilal pergi qomat 15 minit. Lebih-lebih lagi ataupun khususnya sembahyang subuh. Ramai lagi kan di belakang, kadang-kadang orang luar pun sembahyang di sini, tak sempat mereka nak bagi salam dah pergi qomat. Zuhur tadi siapa buat perangai macam tu ni? Siapa cepat-cepat nak qomat ni? Bagi selesai dulu makmum sembahyang, bagi peluang. Lebih-lebih lagi sembahyang sunat subuh ni. Pahala dia besar ni. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kita duk mengaji hadis tapi kita tak beramal dengan hadis. Jangan cepat nak qomat. Bagi peluang orang sembahyang selesai dulu sembahyang sunat, baru qomat. Bagi masa 15 minit ingat pelajar. Selepas azan 15 minit baru diqomatkan. Lebih-lebih lagi sembahyang subuh. Okey? Dia kata Rasulullah tak tinggal. Kalau Rasulullah tak tinggal, kita pun jangan tinggal lah. Sebab kita kata nak ikut Nabi. Nak ikut sunnah Nabi, mencontohi amalan Nabi. Jadi apa yang Nabi buat, kita kena buat. Kena pulun bersungguh-sungguh untuk memastikan kita dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab di antara syarat diterima sesuatu ibadat yang selalu kita sebut dalam pengajian kita, dia ada 3 syarat. Pertamanya apa dia? Pertamanya beriman kepada Allah. Syarat nak diterima ibadat itu beriman kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman beramal soleh, tempat kediaman mereka adalah syurga Firdaus. Yang keduanya kena ada keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan melakukan ibadah dengan tulus ikhlas kepada Allah. Yang ni ada, insya-Allah ramai orang ada beriman sebab dia beramal kerana dia beriman kepada Allah. Syarat yang pertama ada beriman kepada Allah. Yang kedua insya-Allah ada ikhlas. Yang ketiga ni kadang-kadang jadi payah nak jumpa. Muwafaqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersesuaian dengan apa yang dibuat oleh Nabi. Jangan pindah, jangan ubah, jangan kita cuba nak cipta suatu ibadat amalan baru yang Nabi tak pernah buat. Jadi 3 syarat untuk memastikan sesuatu ibadat itu diterima oleh Allah. Okey, di antara istifadah pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang kita bacakan tadi, zikru ma yustafadu minhu fihi ta'kidu raka'atainil fajri. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tadi adalah sunat muakkad semayang, sunat qabliyah sebelum subuh. Selepas subuh dia tak ada ba'diyah, dia ada sebelum saja. Wa annahuma min asyrafit tatawwu' li muzawabatihi. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh ini adalah semulia-mulia sembahyang sunat. Semulia-mulia sembahyang sunat. Semulia-mulia sembahyang sunat ini adalah 2 rakaat sebelum subuh tadi, kerana sentiasa dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sentiasa buat tak tinggal, menunjukkan benda tu penting. Sehingga kita sebut tadi dalam mazhab Nabi dia letakkan wajib sembahyang tu. Macam sembahyang sunat witir wajib, korban wajib, sebab Nabi sentiasa buat. Bagi kita sunat muakkad kan, qabliyah sebelum subuh wajib. Wa 'indal malikiyyati khilafun hal hiya sunnatun aw minal raghaib. Bagi mazhab Malik pula, di sisi ulama-ulama Maliki, dia kata adakah perkara ini sunat ataupun raghaib. Sebenarnya dia bukan sunat biasa, dia adalah sebahagian daripada raghaib. Raghaib yang dimaksudkan dalam istilah ini bukan sembahyang ghaib yang kita sembahyang bila jenazah meninggal dunia tu. Bila seorang meninggal dunia, seorang yang meninggal dunia, dia meninggal dunia, sembahyang kepada jenazah terbahagi kepada 2. Pertamanya sembahyang jenazah, yang kedua sembahyang ghaib. Yang ketiga orang nak buat tu tak ada hadis, iaitu sembahyang hadiah. Hadiah sedekah kepada orang mati kan.
Saya duduk pondok dulu dapat RM5 satu jenazah. Kalau sehari tu 2 orang mati, dapat RM10. Jadi malam tu kita baca lah. Kita semayang lah. Niat sedekah, pahala tu kepada si mati. Yang tu tak ada. Dia ada 2 saja yang berkaitan dengan semayang orang mati. Jadi kalau ada orang tak mati satu hari tu rasa gelisah. Sebab tak dapat duit semayang apa dia? Semayang ghaib tadi. Banyak jenazah dapat RM2, semayang ghaib dapat RM5. RM7 dapat. Kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang mati satu hari. Pagi seorang meninggal, tengah hari seorang meninggal, petang pula meninggal lagi. Jadi kita kumpul duit itulah. Kami mengaji di pondok dulu untuk belanja. Cukup seronok kalau ada orang mati sebab dapat duit. Okey. Jadi raghaib yang dimaksudkan di sini, dia kata bukan sembahyang yang sebagaimana yang kita faham. Kalau kita tengok dalam fiqh mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dia kata ar-raghibah istilahan indal malikiyati ala ma qalahu ad-dusuqi hiya ma raghaba fihi syari' wahdahu. Sesuatu sembahyang ataupun ibadat yang ditarghibkan oleh syarak. Apa makna ditarghibkan? Yang digalakkan oleh syarak. Dia ada satu istilah yang berbeza dengan mazhab-mazhab lain dalam bab ini. Kalau dalam mazhab Hanafi tadi kita kata ada beza wajib dengan fardu. Dalam mazhab Maliki ada raghaib, sembahyang yang ditarghibkan. Apa makna ditarghibkan? Yang digalakkan oleh syarak. Ada dalil-dalil daripada Quran dan hadis menggalakkan buat satu ibadat tu dengan dijanjikan bagian-bagian pahala. Dia termasuk di dalam fadail. Kan ada dalam fadail a'mal ni dia ada targhib wa tarhib. Targhib maknanya menggalakkan sesuatu ibadat dengan janji-janji daripada hadis Nabi ataupun Quran. Tarhib maknanya menakutkan, janji daripada Quran dan hadis sesuatu ancaman yang berat. Bila buat sesuatu benda, balasan dia begini, hukuman dia begini. Itu tarhib. Jadi sembahyang sunat sebelum subuh ini termasuk di dalam raghaib, sembahyang yang ditarghibkan oleh syarak. Syarak tu apa? Iaitu sesuatu dalil yang datang daripada Allah, yakni Al-Quran, ataupun sesuatu dalil yang datang daripada hadis. Itu hukum syarak. Jadi dia kata dalam istilah Hanafi, Maliki ini ada raghaib. Dia ini suatu janji daripada syarak tentang kelebihannya. Walam yaf'alhu fi jama'atin, dia tak buat secara berjemaah. Sembahyang raghaib ini tak dilakukan secara berjemaah. Memanglah kalau kita tengok Rasulullah ni sembahyang rawatib ini yang mengiringi sembahyang 5 waktu, dia tak buat sembahyang secara berjemaah, dia buat bersendirian. Dan sembahyang ini di dalam mazhab Maliki dia digalakkan buat di rumah. Sebab apa di dalam mazhab Maliki begitu? Sebab Rasulullah SAW bila dia sembahyang sunat yang melibatkan rawatib memang dia buat di rumah. Sebab itu ada hadis kan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu menjadikan rumah kamu seperti kubur. Seperti suasana kita berada atas kubur. Selalu dah kita baca hadis ni. Duduk atas kubur ni tak banyak pergerakan kan? Banyak tafakur, kita banyak mengisafi diri, tak banyak melakukan perbuatan yang menggerakkan tubuh badan kita. Banyak berfikir, banyak berzikir dan juga tafakur. Jadi Nabi SAW kata, jangan jadikan suasana rumah sebagaimana berada di atas kubur. So, rumah ni kena banyak pergerakan dengan semayang-semayang sunat, dengan baca Quran, zikir dan sebagainya. Dan di dalam hadis yang lain, afdalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik semayang seseorang itu adalah di rumahnya kecuali semayang fardu. Semayang fardu Rasulullah semayang 5 waktu di rumah, di masjid. Sebab rumah Rasulullah dekat dengan masjid. Jadi sebelum dia pergi ke masjid, dia semayang di rumah dulu 2 rakaat. Selepas dia pergi ke masjid menunaikan semayang 5 waktu, dia nak semayang ba'd dia balik ke rumah dia pula. Itu amalan Nabi, sunnah Nabi. Cuma kita ni, yang pertama, semangat dengan amalan orang-orang lain buat tu kita pun jadi semangat. Kadang-kadang duduk di rumah tak buat. Bukan kata buat di masjid depan orang ni jadi riak, takbur, sombong, tak semestinya begitu.
Duduk di rumah ni tak ada macam suntikan, tak ada persaingan. Jadi bila tengok orang sembahyang, kita pun teringin nak sembahyang. Jadi sebab tu kita buat sebahagian orang dia buat di masjid ataupun di surau. Begitu juga selepas menunaikan sembahyang 5 waktu, tak balik terus di rumah. Kalau balik buat di rumah kan, sampai di pertengahan jalan batal sembahyang. Di pertengahan jalan masa dia balik tu batal sembahyang, sampai ke rumah dia buat pula tak? Dia ambil sembahyang, dia buat tak? Kelang-kelang tu ditinggal terus. Untuk mengelakkan daripada tak buat langsung ni, walaupun afdalnya di rumah, buat jugalah di masjid ataupun di surau, tempat-tempat yang kita dirikan sembahyang berjemaah. Tempat-tempat yang kita dirikan sembahyang berjemaah. Tetapi Alamah Aini sebut di dalam Umdatul Qari, walaupun ada pandangan mereka sebut sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh itu raghaib, fasahihu indahum annaha sunnatun. Pendapat yang paling sahih dalam kalangan dalam mazhab Maliki adalah sunat, sebagaimana mazhab-mazhab yang lain. Wa huwa qaulu jama'atin minal ulama, iaitu pendapat satu kumpulan daripada ulama. Wa hadzaba al-Hasan al-Basri ila wujubiha. Hasan Basri pula, seorang tabi'in, dia kata sembahyang ni wajib. Wajib dia kata sembahyang sunat sebelum subuh ni. Wa huwa syazun. Jadi Alamah Aini kata ini pendapat yang syaz, yang ganjil. La asla lahu, tidak ada asalnya. Cuma itu pendirian dia lah. Sebab apa dia kata wajib? Kerana dalil-dalil yang menyuruhnya adalah ada yang banyak daripada hadis Nabi, menyuruh dan menggalakkan melakukannya. Okey, tajuk yang berikutnya, babu daja'ati 'ala syiqqil aymani ba'da raka'atainil fajri. Bab tentang ittija', tidur di atas lambung-lambung yang kanan selepas 2 rakaat sembahyang subuh. Tajuk yang pertama tadi tentang kelebihan sembahyang sunat sebelum subuh. Di sini pula dalil tentang selepas sembahyang sunat sebelum subuh itu, selepas sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh itu, tidur pula atas lambung-lambung kanan. Tuan-tuan anda buat tak? Tidur sekejap. Ada buat? Pas sembahyang sunat 2 rakaat tadi tidur. Rasulullah ada buat macam tu. Besok penuh semua orang pelajar, lebih-lebih lagi pelajar lah. Pas sembahyang sunat terus tidur. Pelajar ni tak baca hadis ni, dia tidur lah. Hari-hari tidur. Dia tidur dalam keadaan duduk, dalam keadaan bersila. Maknanya demo ni lebih ke depan lagi. Sebelum ngaji malam ni dia mula tidur dah. Hari-hari tidur pas sembahyang sunat. Betul tak? Dalam hadis ni kata tidur selepas sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Ayyub al-Aswadi haddatsani Abu al-Aswadi an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atain al-fajr ittaja'a ala shiqqil ayman ala shiqqihi al-ayman. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia selesai menunaikan sembahyang sunat subuh 2 rakaat, dia tidur di atas lambung yang kanan. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, bila Nabi tidur, dia tak tidur macam kita ni, terlentang macam ni, ataupun tidur menerap, ataupun tidur atas lambung kiri. Di antara hadis yang lain, di dalam Kitabul Wudu, kita dah baca dah hadis ni dalam riwayat Bukhari juga. Nabi kata siapa-siapa yang dia nak tidur, dia ambil sembahyang terlebih dahulu. Lalu dia baca doa apa? Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ja'tu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan la malja'a minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Jadi selepas baca doa ni, dia tidur di atas lambung-lambung yang kanan. Lalu bila kita baca, kita buat kajian, kenapa Nabi SAW suka tidur di atas lambung-lambung yang kanan?
Jadi kajian para ulama menyebut bahawa tidur atas lambung-lambung yang kanan ini, dia sangat memberi kerehatan kepada tubuh badan. Walaupun kita tidur dalam masa yang singkat. Tidur beberapa jam saja, bangun pagi segar. Nabi boleh berqiyamul lail panjang. Tidur sekejap, lepas tu dia qiyamul lail panjang. Segar. Kita ni tidur 5 jam, 7 jam, tak cukup-cukup, tak puas-puas. Sebab apa? Salah cara tidur. Lepas tu sebelum tu tak ambil sembahyang. Nabi kata ambil sembahyang dulu. Lepas tu baca doa ni. Fa'in mutta alal fitrah. Nabi SAW bersabda, penghujung hadis ini, kalau dia mati pada malam itu, dia mati di dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Sebagaimana hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Tadi riwayat Bukhari, dalam riwayat Sunan Abu Daud, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya sifat semula jadi. Yang pertama, tafsiran yang pertama, sifat semula jadi nak kepada agama Islam. Lahir-lahir, bayi-bayi yang lahir ini, dia nak kepada agama Islam. Dia nak kepada, dia telah mengiktiraf Allah Tuhan dia. Sebab dalam Quran kata, dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masa kita berada di alam roh, Allah Ta'ala tanya, adakah aku Tuhan kamu? Allah Ta'ala test tengok. Roh orang kafir, roh orang beriman, tak beriman, kafir ke, fasik ke, tanya, adakah aku Tuhan kamu? Semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan bahawa kamu Tuhan kami. Jadi pegangan itulah roh-roh ni, setelah dilahirkan di atas muka bumi Allah Ta'ala, bayi-bayi ini, dia mengiktiraf pegangan dia bahawa Allah Tuhan dia. Tapi yang jadi sesat, jadi kafir sebab apa? Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ibu bapa dia lah yang mengyahudikan dia, menasranikan dia dan memajusikan dia. Kalau Hindu, menghindukan dia, membuddhakan dia. Yang menyebabkan bayi-bayi itu jadi kafir kerana ikut agama ibu bapa dia. Jadi maknanya tidur di atas lambung-lambung yang yang kanan. Di antara pengajaran daripada hadis tadi, anna hadzal haditha yadullu ala anna al-ittija'a ba'da raka'ataini fajri. Ini dalil tentang adanya hadis ini sebagai dalil adanya sandaran tentang tidur selepas sembahyang sunat subuh itu di atas lambung-lambung. Yang kedua, fi anna hadhihi daj'ata sunnatun aw mustahabbatun aw wajibatun aw ghairu dhalik, fa fihi ikhtilaful ulama'i. Jadi tidur di atas lambung-lambung kanan tadi selepas sembahyang sunat subuh tadi, sunat ke wajib ke? Adakah dia sunat ataupun mustahabah ataupun wajibah? Kalau apa beza sunat dengan mustahabah? Sebagaimana yang dibahaskan di dalam kitab Usul Fiqh, sunat ini suatu perbuatan yang dibuat oleh Nabi tetapi secara istimrar, berterusan. Dia tak tinggal. Kalau mustahab, benda yang Nabi pernah buat tapi kadang-kadang Nabi tinggal. Dia tidak melazimi. Jadi ulama khilaf sama ada dia sunat ataupun dia wajib ataupun mustahab. Khilaf ulama daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in dan juga golongan yang selepas daripada tabi'in. Maknanya tabi'un tabi'in dan generasi yang berikutnya. Atas 6 pendapat. Pendapat yang pertama, selepas sembahyang sunat subuh itu, sunat tidur di atas lambung-lambung kanan, annahu sunnatun wa ilaihi dhahaba Syafi'i wa ashabuhu. Pendapat yang pertama kata sunat. Tuan-tuan pernah buat tak? Lepas sembahyang sunat selepas subuh itu, sebelum subuh, tidur atas lambung-lambung kanan. Pernah buat tak? Dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam pendapat Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama Syafi'i kata sunat. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim.
Wasahihu awis sawabu an ittija'a ba'da sunnatil fajri sunnatun. Itu dalam pegangan Imam Syafi'i dan sebahagian ulama di dalam mazhab Syafi'i. Wa qad asyara Syafi'i ila anna al-ittija'a al-manqula fil ahadits lil fasli bainan nafilati wal fariḍah. Jadi tujuannya bagi pendapat mazhab Syafi'i kata suruh tidur sebentar untuk membezakan antara sembahyang sunat dengan sembahyang wajib. Kalau tidak, lepas sembahyang sunat qabliyah subuh terus sembahyang subuh, jadi kadang-kadang orang tak boleh nak beza hak mana satu wajib, hak mana satu sunat. Macam dah kita bahas dulu tentang isu sembahyang, tentang isu apa dia? Puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal ini kita buat tidak tahu kan. Kebanyakan ulama kata sunat, tapi Imam Malik kata apa? Kata makruh. Imam Malik kata makruh. Takut orang duk rasa, orang duk faham, selepas puasa Ramadan ada lagi puasa yang wajib. Sebab tu Imam Malik kata tak boleh puasa, makruh. Kita buat tidak tahu kan. Kalau tak buat tak puas hati. Lepas tu kita tanya orang pula, kamu dah habis dah puasa 6? Kamu dah habis dah puasa 6? Oh, bab sunat dia duk tanya. Lantak kat orang lah, orang nak puasa tak puasa. Tak payah nak tanya bab puasa sunat. Kalau dia tanya macam tu, konon-kononnya dia itulah yang tak pernah tinggal, rajin. Bab puasa sunat ni tak usah tanya orang. Kalau kita nak buat. Kalau aku dah alhamdulillah lah tinggal sehari lagi. Oh, dia nak cerita ke orang. Dia tu buat puasa sunat. Aku alhamdulillah dah tinggal sehari lagi. Orang tu pun rasa susah hati, rasa bersalah, dia tak buat lagi. Mungkin orang tu pegang pendapat Imam Malik kata tak sunat. Jadi bab sunat ni jangan tanya orang. Kalau kita buat, takut hilang keikhlasan. Takut kita nak tunjuk pula amalan yang sunat kepada orang. Sedangkan golongan salafus soleh, kalau mereka boleh serindung, mereka boleh tutup, mereka tutup amalan mereka yang baik. Amalan yang sunat-sunat ni mereka tutup. Hak wajib macam sembahyang 5 waktu, yang tu tak boleh elok. Mesti orang nampak sebab kita sembahyang di masjid. Lepas pada ni ingat jangan duk tanya orang. Kau nak puasa? Ingat Jadi Imam Malik kata semalam macam laju dia marah. Hari ni lambat pun dia marah juga, mengantuk. Semalam baca laju sebab hadis tu hadis yang sama, riwayat berbeza, makna sama. Lepas saya mengajar malam, orang tanya, kenapa baca laju sangat? Kami tak sempat nak catat, nak tanya. Padahalnya masa baca lambat pun dia tak tanya juga, tak catat juga, semua salah. Malam ni kita nak perhabis pukul 11. Sebab malam laju dia marah. Okey, Imam Malik kata di antara sebab dia, alasan dia kata makruh, sebab orang takut masyarakat menyamakan antara puasa bulan Ramadan wajib dan juga puasa 6. Seolah-olah puasa 6 tu wajib. Sebab itu dia kata di antara alasan yang kedua, dia kata ma raaitu ahadan yasumunaha. Ma raaitu ahadan fi zamanina yasumunahu. Dia kata kami tidak pernah melihat di zaman dia, di zaman Imam Malik ni, mana-mana orang puasa 6. Imam Malik ni duduk Madinah, dia tak nampak pun mana-mana orang puasa 6. Sebab tu salah satu daripada sumber fiqh di dalam mazhab Imam Malik adalah amalan orang Madinah. Sebab orang Madinah tu kan tempat Nabi menyebarkan dakwah, para sahabat beramai di situ. Jadi dia tengok orang Madinah buat tak buat. Kalau tak buat, maknanya tak perlu buat. Zaman kita sekarang ni dah beberapa generasi tak boleh ikut orang Madinah, belum tentu mereka buat betul. Bukan saja Madinah, begitu juga di Mekah. Kadang-kadang orang sikit-sikit Saudi kan, dia bukan ikut Saudi. Kita nak ikut Quran hadis. Hak generasi sekarang ni bercampur macam-macam. Ketika Imam Malik tu okeylah. Sebab itu masih keaslian agama Islam itu masih terpelihara. Tetapi bagi kita mazhab Syafi'i, puasa 6 itu walaupun tak ada kaitan, ada kaitan juga sebenarnya dalam perbahasan. Kita bukan cerita bab puasa, cerita bab sembahyang sunat sebelum subuh. Bagi mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi, puasa 6 itu adalah sunat kerana di sana ada hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man shoma ramadhana summa ittaba'ahu sittan min syawalin fakana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6, seolah-olah puasa sepanjang tahun. Bila ada hadis, kita kena ikut hadis daripada ikut pendapat ulama. Bila Imam Malik kata kami tak nampak mana-mana orang di zaman kami puasa 6, Imam Nawawi jawab di dalam Syarah Muslim. Dia jawab kata-kata Imam Malik. Dia kata idza sabatatis sunnatu la tutrak bi tarki ba'dhin nas aw kullihim. Kalau sabit itu sunnah Nabi, jangan ditinggalkan walaupun sebahagian manusia meninggalkan amalan tersebut, sebahagian manusia ataupun semua manusia tinggal, tak perlu kita ikut. Yang kita kena ikut apa dia? Hadis Nabi SAW. Okey, kembali kepada perbahasan kita tadi. Pendapat yang kedua kata sunat. Pendapat yang kedua pertama kata sunat, ittija' tadi selepas daripada sunat subuh. Yang kedua kata mustahab. Wa ruwiya dzalika an jama'ati minas sahabah. Diriwayatkan yang demikian itu daripada satu kumpulan daripada sahabat yang kata mustahab itu. Wahum Abu Musa al-Asy'ari, Rafi' ibn al-Hadis, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan juga sebahagian daripada tabi'in kata sunat mustahab tidur selepas 2 rakaat subuh. Pendapat yang ketiga, annahu wajibun muftaradun la budda minal ityani bihi. Pendapat yang kedua kata wajib pula sebab Nabi buat. Pendapat yang ketiga kata wajib, yang difardukan. Pendapat yang keempat kata annahu bid'atun, bid'ah pula tidur selepas 2 rakaat subuh. Wa mimman qala bihi minas sahabah. Sebahagian daripada sahabat yang kata bid'ah tidur selepas 2 rakaat tu tadi, 2 rakaat subuh, Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Abdullah ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar lah. Yang kelima, annahu khilaful aula. Khilaful aula, tak buat lebih baik. Kalau buat tu tak baik. Pendapat yang keenam kata annahu laisa maqsudan li zatihi. Bukan maksud yang Rasulullah sembahyang, yang Rasulullah tidur tu bukan itu yang dikehendaki oleh Rasulullah. Di sudut penilaian syarak, sebab tu kita kena mengaji. Hadis ni tak boleh baca kita faham sendiri. Sebab isu hadis ni nak bagi tahu, salah seorang penduduk berhampiran dengan sekolah saya, Ahsanul Ulum. Bila dia jumpa hadis ni, dia berada rumah dia tak berapa jauh daripada sekolah saya. Dia orang kampung lah, orang luar, dia bukan pelajar sekolah. Bila dia dengar hadis ni Rasulullah pernah tidur, dia setiap kali dia sembahyang sunat sebelum subuh ni, dia tidur dalam masjid. Dalam masjid di sekolah saya. Lepas tu Maulana saya, Maulana Mufti Zahra Wali Khan, dia larang. Dia tak boleh tidur dalam masjid ni, tempat orang nak baca Quran, tempat orang nak mengaji. Lalu dia berpegang kuat dengan hadis ni, dia tidur juga. Suatu hari Maulana saya suruh pegang kaki tangan dia, tautlah longkang. Sebab dia salah faham terhadap hadis ni. Sebab dia dengar, dia tak mengaji. Maksud hadis ini untuk membezakan antara sembahyang sunat dengan sembahyang fardu, sama ada dengan tidur, sama ada kita berubah tempat ataupun kita bercakap dengan orang. Dia faham secara zahir. Rasulullah tidur, dia tidur sungguh. Jadi pendapat yang keenam ni lebih tepat. Maknanya Rasulullah tidur itu sekadar untuk membezakan antara sunat sebelum subuh dengan sembahyang subuh. Jadi boleh lepas sembahyang tu kita berubah tempat ataupun kita bercakap ataupun dengan cara kita tidur. Apa-apa perbuatan yang menunjukkan berlakunya pemisahan. Sebab tu dia kata annahu laisa maqsudan li zatihi wa innamal maqsudu al-faslu baina raka'atainil fajri. Maksudnya untuk membezakan antara 2 rakaat fajri wa baina faridah, dengan sembahyang fardu. Yang tu yang betul. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.